Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Sekarang ni kan tengah viral siri di Netflix tentang kisah pertandingan kalah mati yang penuh dengan drama, pengkhianatan dan tengah viral di TikTok. Tapi tahukah anda ada lagi siri ataupun filem lain yang berkonsepkan pertandingan kalah mati? Malah ada di antara filem-filem ini yang menjadi inspirasi kepada Squid Game, seperti filem Battle Royale yang diterbitkan di Jepun pada tahun 2000 dahulu. Battle Royale sangat-sangat kontroversi sehingga ia diharamkan di Jepun dan juga di Korea Selatan. Selain daripada itu, ada juga filem-filem yang lain seperti As God Will ataupun Alice in Borderland. Saya tidak akan spoil filem ni untuk anda, saya hanya sampaikan sinopsis sebab ini adalah 5 filem yang hampir sama macam Squid Game. 5. Enter the Dragon. Mana boleh kalau kita tidak selitkan antara filem paling ikonik sepanjang zaman, iaitu Enter the Dragon. Antara filem yang membawa nama Bruce Lee di pentas dunia. Ini adalah filem yang diterbitkan pada tahun 1973 yang dibintangi oleh Bruce Lee, John Saxon dan Chuck Norris. Apa yang tragis, ini adalah filem terakhir Bruce Lee yang sempat disiapkan sebelum dia meninggal pada tahun yang sama. Dan di filem inilah antara filem terawal di mana Jackie Chan membuat penampilan sebagai pelakon tambahan. Enter the Dragon seperti juga Squid Game berkonsepkan pertandingan. Untuk Enter the Dragon pula, ini adalah satu pertandingan seni mempertahankan diri. Pertandingan ini dianjurkan oleh sebuah kongsi gelap yang dikenali sebagai Hans. Mereka menganjurkan pertandingan ini di sebuah pulau peribadi. Kumpulan kongsi gelap ini membunuh adik perempuan Bruce Lee. Pada masa yang sama, mereka dikehendaki oleh sebuah agensi rahsia. Melihat dendam Bruce Lee terhadap kumpulan kongsi gelap Hans, agensi rahsia ini meminta Bruce Lee masuk ke dalam pertandingan tersebut. Dia akan bertanding dan mendedahkan kegiatan jenayahan. Itu adalah filem Enter the Dragon. 4. 3%. Seterusnya, kita akan lihat 3%, bukan filem tapi sebuah siri Netflix di dalam bahasa Portugis yang diterbitkan pada tahun 2016 dan masih lagi bersiaran sehingga hari ini. 3%. Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto, onde ninguém é injustiçado. Esse processo garante que só os melhores desfrutem do Mar Alto. Aconteça o que acontecer, você merece. 3% menceritakan dunia yang sudah hancur dan manusia berpecah belah dengan struktur masyarakat yang kucar-kacir. Ini memerlukan masyarakat dibahagikan kepada dua kumpulan. Mereka yang miskin dan hidup susah akan tinggal di inland ataupun daratan, dan mereka yang kaya akan tinggal di offshore ataupun di lautan. Mereka yang tinggal di inland mempunyai peluang untuk pergi ke offshore, tapi perlu menjalani satu sistem saringan yang dikenali sebagai The Process. Apa yang mendebarkan dari 100% orang yang menjalani saringan ini, hanya 3% sahaja yang akan berjaya dan dihantar ke offshore. Contohnya, dari 600 peserta, hanya 20 orang sahaja yang akan dipilih. Semasa proses saringan, mereka akan menempuhi ujian yang berbeza-beza. Contohnya, mental mereka diuji dengan teka-teki, emosi diuji dengan konflik dan sebagainya. Sepanjang proses saringan ini, mereka perlu buat apa sahaja untuk terus kekal di dalam proses saringan, termasuklah membunuh peserta yang lain. Semua ini untuk menjadi 3% ataupun 3% daripada 100% yang berjaya keluar dari kemiskinan dan hidup senang di lautan. 3. As the God Will. Sebuah lagi filem psycho horror fiction dari Jepun yang diterbitkan pada tahun 2014 dahulu. Sangga Koronda Gile. Cucu cucu. Nanda ya kore? Filem ini menceritakan seorang pelajar sekolah menengah yang selalu merungut, yang hidupnya selalu bosan. Sehinggalah
Ada satu hari, dia pergi ke sekolah dan tiba-tiba berlaku satu kejadian paranormal yang pelik. Muncul karakter-karakter gila dan ganas yang memaksa dia dan rakan-rakannya untuk bermain sebuah permainan yang seakan permainan kanak-kanak Jepun. Tapi berbeza dengan permainan kanak-kanak, permainan ini syaratnya siapa yang kalah akan mati. Permainan pertama, mereka dikejutkan di kelas dengan kemunculan sebuah patung kanak-kanak yang dikenali sebagai Daruma. Tapi patung ni boleh bercakap. Di belakang patung ni mempunyai satu butang yang perlu ditekan. Dia akan menghadap dinding dan mereka perlu bergerak perlahan-lahan menghampiri patung tersebut. Tetapi kalau dia menoleh ke belakang menghadap para pelajar, sesiapa yang bergerak akan ditembak mati. Seperti juga di dalam Squid Game. Di permainan kedua, mereka bermain Maneki Neko yang memakan mereka yang gagal. Begitu juga dengan permainan-permainan gila dan psycho yang lain. Para pelajar keliru tetapi terpaksa untuk terus bermain kalau tidak mahu mati dan akhirnya merungkai apa yang terjadi dengan mereka. Itulah As the Gods Will. 2. Battle Royale. Bukan PUBG, COD ataupun Fortnite, tetapi ini adalah sebuah filem yang ramai berpendapat menjadi inspirasi kepada Squid Game. Ini adalah filem Jepun yang diinspirasikan dari sebuah novel pada tahun 1999 berjudul Battle Royale. Ia diterbitkan pada tahun 2000 dan 2003 dahulu. Ini adalah sebuah filem yang kontroversi, malah ia diharamkan oleh kerajaan Jepun dan Korea Selatan. Apa tidaknya, berbeza dengan standard filem sekarang, filem ini mempunyai adegan ngeri dan ganas untuk standard filem tahun 2000. Disebabkan ia sangat popular, ia mendapat rating R15 ke atas, sebuah rating yang jarang digunakan di Jepun. Ini bermaksud filem ini hanya terhad ditonton oleh golongan dewasa sahaja. Walaupun begitu, ia masih lagi popular dan mendapat kutipan tertinggi untuk 6 minggu berturut-turut di Jepun. Kenapa filem ni sangat kontroversi? Battle Royale menceritakan sekumpulan pelajar sekolah menengah yang diculik. Mereka kemudian dihantar ke sebuah pulau terpencil. Di sana mereka diberikan peta, makanan dan pelbagai jenis senjata. Di leher mereka pula ada collar besi yang boleh meletup. Mereka kemudian diberikan satu misi, iaitu untuk membunuh sesama sendiri dan menjadi satu-satunya yang masih hidup, dan pemenang akan dilepaskan dari pulau. Mereka yang melanggar peraturan, collar besi yang dipakai akan meletup. Siapa yang menculik dan mengarahkan mereka membunuh sesama sendiri? Kerajaan Jepun sendiri. Itulah kenapa ia kontroversi dan itulah filem Battle Royale yang menjadi inspirasi kepada Squid Game. 1. Alice in Borderland. Oi! 誰もいない。あれ？一度ボーダーラインを越えたらもう出られない。ゲームに参加するしかない。マジで。Bukan filem tetapi siri. Antara siri kegemaran saya di Netflix iaitu Alice in Borderland. Ini adalah sebuah siri Jepun yang diterbitkan pada tahun 2020. Siri ini pada asalnya diadaptasikan dari sebuah manga dengan nama yang sama. Siri ini menceritakan protagonis yang bernama Ryohei Arisu, seorang kaki game dan seorang penganggur. Disebabkan terlalu lama duduk di rumah, keluarga dia sering menekan Ryohei untuk mencari kerja. Bila dipaksa berkali-kali, dia keluar dari rumah untuk bertemu dengan dua orang rakannya yang juga bernasib malang. Tidak sehingga mereka tiba-tiba berada di bandar Tokyo yang tiada orang. Yang ada hanyalah papan tanda di jalanan yang membawa mereka
ke destinasi untuk memulakan permainan, satu permainan kalah mati. Sesiapa yang tidak mahu bermain akan dibunuh dengan pancaran laser dari langit. Dengan itu, 3 sekawan ini dan beberapa orang lain lagi di seluruh Tokyo terpaksa untuk bermain untuk tidak mati. Di akhir setiap permainan, mereka akan diberikan visa. Visa ini memaparkan berapa hari lagi mereka akan hidup. Kalau visa mereka tamat tempoh, mereka akan dibunuh dengan laser. Dengan itu, mereka perlu untuk menang di setiap permainan. Untuk merungkai misteri di sebalik fenomena ini, mereka perlu menghabiskan permainan Alice in Borderland. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah 5 filem yang hampir sama dengan Squid Game. Kalau anda peminat Squid Game, tinggalkan komen anda tentang filem-filem yang hampir sama dengan filem Squid Game ini. Saya ingin tahu pendapat anda dan jangan lupa like dan share video ni dan kasih tahu kawan-kawan kamu semua tentang filem-filem ini. Mana tahu diorang mau check it out lepas ni. Apa-apa pun, itu saja perkongsian menarik daripada saya hari ini. Banyak lagi perkongsian menarik dimuat naik pada masa hadapan. Sejumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.